Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar pelajar-pelajar yang Ustazah kasihi semua? Hari ini kita masih lagi membincangkan tentang pemikiran saintifik dengan melihat kepada pengalaman Jepun yang bangkit daripada keruntuhan, kemusnahan akibat daripada peperangan. Ya, dan pada siri yang ketiga ini, Ustazah ingin menyatakan unsur-unsur yang mempengaruhi sikap dan pemikiran saintifik di Jepun. Ya, pertama sekali adalah sikap mereka terhadap ilmu. Ya, kalau kita nak faham sikap masyarakat Jepun terhadap ilmu, maka sedikit sebanyak kita perlu juga memahami budaya masyarakat Jepun sebab ia adalah saling berkaitan. Secara umumnya, kita boleh katakan masyarakat Jepun ni memang menjunjung tinggi dan mempunyai sikap hormat terhadap ilmu. Malah mereka juga mempunyai sifat ingin tahu yang mendalam terhadap maklumat. Bukti paling mudah kita boleh lihat sikap mereka terhadap amalan membaca. Ya, jadi memang biasa kita tengok ya amalan membaca, suka membaca ni berlaku di mana-mana pada pelbagai lapisan masyarakat di sana. Ya, dalam buku Galakan Pelajaran, Gokumon no Susemi yang ditulis oleh Yukichi Fukuzawa, ya, buku ini salah satu buku yang penting dalam menarik dan menanam minat pelajar terhadap pelajaran dan ilmu. Di mana Fukuzawa menulis, manusia tidak dilahirkan mulia atau hina, kaya atau miskin, tetapi dilahirkan sama dengan yang lain. Sesiapa yang gigih belajar dan menguasai ilmu dengan baik akan menjadi mulia dan kaya. Tetapi mereka yang jahil akan menjadi papa dan hina. Nah, ini sebagai contoh, ya, sebagai contoh bagaimana memang usaha ya sarjana-sarjana di Jepun ya dalam menarik minat ataupun membangkitkan semangat dan minat masyarakat kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, kaedah pengajaran sains di Jepun itu sendiri adalah satu perkara yang sangat penting untuk kita lihat. Ya, kalau dulu pendidikan sains hanya beri tumpuan kepada pengumpulan ilmu semata-mata, ya, tetapi sedikit kelamaan ia berubah. Ya, di mana di antara teknik atau kita kata kaedah ya pembelajaran pengajaran sains itu adalah memberikan perhatian kepada pengalaman sebenar pelajar dalam pembelajaran. Ya, kita dapati pembelajaran sains adalah agak-agak panjang. Ya, guru-guru juga menggunakan bahan bantu mengajar yang berkualiti tinggi. Nah, kalau kita tengok pada sistem pendidikan sains dan teknologi di Jepun, dia lebih tertumpu kepada kegiatan adanya uji kaji, penghujahan, pembuktian, kemahiran menyelesaikan masalah. Nah, jadi teknik pengajaran juga lebih menumpukan kepada kaedah pertanyaan sejak di peringkat sekolah rendah lagi. Jadi tumpuan pada teknik-teknik ini sebenarnya memberikan satu mendorong minat yang mendalam kepada pelajar. Ia bahkan bila kita buat problem based learning, ya, maknanya kita menyelesaikan masalah, ya, apa yang berlaku, so sains mencari solusinya, maka ia mendatangkan satu membangkitkan minat di kalangan pelajar ya terhadap sains itu sendiri. Yang ketiga adalah peranan guru. Ya, di mana mura ishiki, ini adalah satu istilah dalam bahasa Jepun, maksudnya adalah kesedaran sekampung. Maksud dia, peranan guru dalam pengajaran sains di Jepun adalah dalam bentuk sepasukan. Ya, satu pasukan, bermakna mereka saling berkongsi kemahiran sama ada pada kandungan pelajaran itu ataupun pada teknik, kaedah penyampaian ya pengajaran tersebut. Dia ada ramai guru-guru pakar yang berkemampuan dalam bidang sains, teknologi, matematik dan sebagainya. Ya, ini adalah soal kerjasama yang wujud di kalangan para guru. Begitu juga kerjasama dalam pendidikan sains. Kita dapati kerjasama dalam pendidikan sains di Jepun melibatkan golongan industri. Jadi bukan bermakna di sekolah hanya guru-guru mengajar sains secara teori, tetapi golongan industri, ya, saintis dalam industri sendiri yang boleh turun padang ke sekolah-sekolah, ke universiti, ke college untuk berkongsi pengalaman mereka secara yang lebih praktikal. Ya, sebagai contohnya konsep sekolah baru yang diperkenalkan di Jepun adalah Super Science High School, di mana di Super Science High School ini digabungkan tenaga-tenaga pakar dalam industri ya bersama dengan tenaga pengajar dalam bidang sains dan teknologi. Jadi kerjasama yang diwujudkan dalam
pendidikan sains inilah antara sebab kenapa ia cepat sangat perkembangan sains dan teknologi di Jepun, pemikiran saintifik di Jepun, ia berlaku dengan sangat pantas. Kita jumpa lagi pada siri yang keempat nanti, insya-Allah. Itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian diberikan oleh pelajar semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.